Mari kita fahamkan peranan pembesar. Pembesar diberikan kuasa otonomi dalam membantu maharaja dari segi pemerintahan dan pentadbiran. Pembesar merupakan tulang belakang kepada maharaja untuk mempertahankan kedudukan. Pembesar membantu maharaja menjalankan pentadbiran di peringkat pusat dan wilayah. Pembesar juga berperanan menggubal undang-undang dan menetapkan dasar-dasar negara. Pembesar juga dilantik sebagai ketua pasukan tentera dan gubernur wilayah. Jadi pembesar ini dipilih menerusi pembesar yang lulus pelajaran awam Cina dan menerima pendidikan Confucius. Jadi pelantikan pembesar ini berdasarkan kepada pencapaian mereka dalam peperiksaan perkhidmatan awam. Jadi golongan intelektual ataupun cerdik pandai ataupun scholar diberi utamaan untuk menjawat jawatan penting ini sebagai pembesar di peringkat pusat maupun di peringkat wilayah. Okay, mereka juga terdiri daripada ketua-ketua tentera. Itu secara umum yang kita sebut dari segi peranan pembesar. Okay, mari kita detailkan ini peranan pembesar ini. Pertama, peranan pembesar dari segi pentadbiran. Jelas, daripada contoh-contoh yang saya berikan, pembesar membantu maharaja dalam pemerintahan dan pentadbiran. Bagaimana pembesar membantu maharaja? Dengan menjalankan pentadbiran sama ada di peringkat pusat ataupun wilayah. Menguruskan kenaikan pangkat kaki tangan awam ataupun pegawai-pegawai yang lebih rendah daripada itu. Pembesar membantu maharaja dari segi pentadbiran apabila dilantik sebagai gubernur dan juga magistrat ataupun ketua hakim. Pembesar juga dari segi pentadbiran mencadangkan, melantik dan memecat pegawai-pegawai kerajaan. Dan ini disokong oleh maharaja. Di peringkat daerah pula diterajui oleh magistrat yang diberi kuasa otonomi ini dalam pemerintahan. Jadi di peringkat daerah itu ketua pentadbiran ini adalah gubernur ataupun pesuruhjaya tinggi mengikut gelaran ini yang diberikan oleh dinasti ataupun maharaja yang memerintah pada waktu itu. Jadi mereka mengetuai pentadbiran di peringkat wilayah ataupun provinsi. Dibantu oleh pesuruhjaya-pesuruhjaya keuangan, kehakiman dan juga pendidikan. Mereka juga memegang jawatan-jawatan seperti jabatan awam, jabatan upacara, jabatan hukuman dan adat istiadat, jabatan perkhidmatan, juga jabatan hasil dan cukai. Itu semua adalah aspek pentadbiran. Kita nak menjelaskan tentang peranan pembesar dari segi pentadbiran. Yang paling utama, membantu maharaja. Bagaimana dia membantu maharaja? Ini semua isi yang saya jelaskan. Itu peranan besar pembesar sebagai pentadbiran. Ini pada segi pentadbiran. Peranan pembesar seterusnya adalah dari segi keagamaan. Sudah pasti bila kita sebut agama itu, pembesar adalah ketua agama di peringkat wilayah. Itu agama Buddha. Ini kepercayaan mereka Confucius, Taoisme dan sebagainya. Ini tapi bila sebut agama adalah agama Buddha. Pembesar yang dilantik oleh maharaja akan menguruskan hal ehwal yang berkaitan dengan agama. Pembesar-pembesar pusat dilantik sebagai ketua lembaga upacara. Lembaga upacara berperanan mengendalikan upacara diraja dan upacara korban dan sebagainya. Ini mengikut adat dan kepercayaan. Ketua-ketua pembesar di peringkat agama ini juga akan mengetuai upacara-upacara ritual dan juga kerohanian sama ada di peringkat wilayah dan juga di daerah masing-masing. Peranan pembesar seterusnya adalah dari segi pendidikan, di mana pembesar juga adalah merupakan mereka yang terpelajar ataupun intelektual. Pembesar-pembesar pusat diberi tanggungjawab dan menguruskan akademik Hanlin
untuk menguruskan dari segi pengajian di peringkat tinggi di pusat pemerintahan. Mereka juga bertanggungjawab menselenggarakan kitab-kitab dan juga ensiklopedia, mengumpulkan maklumat mengenai pemerintahan dan menerbitkan bibliografi pemerintahan. Jadi peranan pembesar dari segi pendidikan sangat penting sebab mereka memainkan peranan dalam bidang pendidikan dan pembelajaran serta membantu maharaja mengendalikan pepesaan di peringkat awal, iaitu daripada peringkat kampung, daerah, mukim daerah sehinggalah peringkat negeri dan pusat, itu di peringkat kebangsaan. Dan satu lagi peranan pembesar adalah sebagai mata dan telinga maharaja. Maharaja tetap juga menghantar pengintip untuk mengawasi tindak tanduk dan kelakuan pembesar-pembesar wilayah dan daerah. Ini misalnya pada zaman dinasti Qing, wujud persaingan dalam kalangan pembesar untuk menguasai kerajaan pusat. Jadi di situlah peranan chancellery tadi, untuk memastikan pembesar-pembesar ini tidak memberontak menentang maharaja. Seterusnya adalah peranan pembesar dari segi ketenteraan. Pembesar dikehendaki menyediakan bantuan ketenteraan kepada maharaja di peringkat pusat. Berperanan memulihkan keamanan dan memastikan kestabilan politik di wilayah masing-masing. Ini sebagai pembesar yang bertanggungjawab dalam bidang ketenteraan. Pembesar pusat dilantik sebagai lembaga peperangan. Peranan pembesar juga dari segi ketenteraan bertanggungjawab menguruskan pelantikan dan pemecatan pegawai-pegawai tentera. Pembesar-pembesar wilayah dilantik sebagai komander tentera dan mereka dibenarkan menubuhkan pasukan tentera di peringkat wilayah. Itu peranan besar pembesar dari segi ketenteraan. Ini kalau kita juga boleh berikan tadi dari segi undang-undang, kehakiman, pentadbiran dan pemerintahan tadi serta ketenteraan ini kita boleh golongkan. Kita lihat peranan pembesar dari segi politik. Okey, seterusnya kita lihat peranan pembesar dari segi ekonomi. Ekonomi kita tahu apa di kegiatan ekonomi, kan? Ciri-ciri ekonomi. Jadi berkaitan dengan perbendaharaan negara. Dari segi ekonomi, tugas lembaga yang penting pembesar ni sebagai pengurus ekonomi perbendaharaan negara, dia bertanggungjawab dalam lembaga yang diwujudkan oleh kerajaan ataupun maharaja Cina, seperti lembaga mengutip cukai, untuk mengutip cukai daripada penduduk tempatan, menguruskan pendaftaran tanah, menyerahkan sebahagian daripada hasil cukai ini kepada maharaja. Itu sebagai hasil kerajaan ataupun hasil perbendaharaan. Peranan pembesar dari segi ekonomi menasihati maharaja dalam aspek kewangan dan pencukaian. Dilantik menganggotai lembaga hasil dalam negara. Seorang pesuruhjaya dilantik untuk menguruskan kewangan di peringkat provinsi ataupun wilayah. Pesuruhjaya juga menguruskan kegiatan ekonomi. Ini seperti kegiatan perdagangan garam, menentukan cukai ataupun kadar cukai, dan juga kegiatan pertanian yang lain seperti bijiri, jagung dan sebagainya. Dan satu lagi peranan pembesar dari segi ekonomi adalah membantu majistret daerah untuk memastikan rakyat melaksanakan pembayaran cukai. Ini untuk memudahkan usaha mengutip cukai di peringkat daerah. Ini oleh pegawai-pegawai yang dilantik untuk mengutip cukai. Jadi semua orang kena bayar cukai. Ini jika tidak, mereka akan dikenakan ataupun didakwa di mahkamah. Ini jadi peringkat majistret daerah. Peranan pembesar dari segi perundangan, iaitu membantu maharaja menggubal undang-undang dan menetapkan dasar-dasar negara. Itu dua perkara yang sangat penting berkaitan dengan perundangan, iaitu menggubal undang-undang dan menetapkan dasar-dasar negara
Dan yang kedua adalah menguatkuasakan arahan-arahan dan titah maharaja. Sebab titah maharaja adalah undang-undang. Okey, jadi dari segi perundangan dijalankan oleh pembesar yang menganggotai Sekretariat Agong. Ini yang bertanggungjawab menggubal undang-undang. Jadi mereka akan menyediakan draft undang-undang, mengedit dan juga menulis ataupun menggubal warkah diraja. Ini berdasarkan kepada tiga tadi. Ini dari segi pentadbiran, itu Sekretariat Agong, Majlis Tertinggi dan juga Chancellery. Okay, itu tugas kedua yang besar yang diberikan kepada pembesar, itu dari segi perundangan. Yang ketiga adalah peranan pembesar dari segi kehakiman. Kita nak jelaskan peranan pembesar dari segi kehakiman. Itu menjatuhkan hukuman. Tadi menggubal undang-undang. Yang kedua, yang ketiga adalah menghakimi sesuatu kesalahan yang berlaku dari segi undang-undang. Jadi peranan pembesar dari segi kehakiman itu adalah berkuasa untuk menjatuhkan hukuman, memberi pengampunan dan juga membicarakan kes-kes rayuan. Itu tugas hakim ini sebagai ketua. Jadi badan pembesar sebagai ketua kehakiman ini berkuasa membicarakan kes-kes sama ada di peringkat pusat maupun di peringkat wilayah. Lembaga kehakiman ditubuhkan untuk menguruskan hal ehwal kehakiman. Pesuruhjaya kehakiman yang dilantik mengendalikan hal ehwal kehakiman di peringkat wilayah ataupun provinsi ataupun prefecture. Dan dalam di peringkat yang lebih bawah juga ada, itu Magistrate Daerah. Ini berperanan membicarakan kes-kes di peringkat daerah. Ini di peringkat daerah lebih tinggi ada lagi, ada peringkat provinsi, prefecture ataupun wilayah. Itu adalah tugas pembesar sebagai ataupun dalam bidang kehakiman.